Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakira binti Ibrahim, wakil daripada Malaysia Steel Institute. Sempena program Galakan Membaca Heritage Trail 2, hari ini saya akan membuat ulasan buku yang bertajuk Projek Anak Luar Biasa. Okay. Buku ini adalah terbitan daripada PTS Millenia Sdn Bhd dan penulisnya ialah Ain Muhammad dan Syamsuddin Kadir. Okey, apa yang menarik saya mengenai buku ini ialah ia meluahkan impian setiap ibu bapa untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa, hebat. Namun impian yang menggunung kadang-kala menjadikan ibu bapa menjadi stres. Lebih buruk, hal ini memberikan kesan kepada anak-anak tersayang. Okey, antara kekuatan buku Projek Anak Luar Biasa yang boleh saya kupas ialah ia mempunyai 69 bab dengan 296 muka surat. Okay, setiap bab penceritaan secara ringkas dan padat, maknanya sesuai untuk orang-orang yang berkerjaya, yang sibuk, yang boleh membaca secara sedikit demi sedikit. Penulis juga menggunakan bahasa, bagi pendapat saya, penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami dan contoh yang diberikan juga sangat dekat dengan pembaca. Antara lain ialah kekuatannya adalah setiap bab ni disertakan dengan fakta-fakta menarik sehinggakan kita merasakan perkara-perkara yang dibincangkan sangat mudah dipraktikkan. Okay. Saya juga ingin membaca sedikit biodata penulis, iaitu Ain Muhammad. Ain Muhammad ia merupakan anak jati Pasir Mas, Kelantan, dan antara buku terawal yang diterbitkan oleh Ain Muhammad ialah kepada peminat-peminat novel pasti mengenali nama samaran ini, iaitu Hani Sofia, dan antara novel terawal beliau ialah novel Gerhana Hati Lara, dan buku tersohor yang pernah beliau terbitkan ialah Miss Apple. Okay, yang kedua ialah Syamsuddin Kadir. Encik Syamsuddin Kadir ini merupakan jurulatih corporate professional yang menjayakan kursus pembangunan staf, dan beliau merupakan pelopor teori smart kaya yang menggunakan prinsip-prinsip untuk melonjak kekayaan. Okey, saya telah jelaskan apa kelebihan buku ini, apa kekuatan buku ini. Bagi saya juga akan ulaskan sedikit antara bab-bab yang menarik yang saya dapati daripada buku ini. Daripada 69 bab, saya akan pilih beberapa topik yang bagi saya agak menarik untuk dikupas, untuk diulas, dan sesuai untuk pembacaan dan boleh dipraktikkan oleh ibu bapa secara mudah. Buku ini membuka minda kita sebagai ibu bapa dengan pelbagai kupasan menarik. Setiap topik perbincangan akan membuatkan kita berfikir dan mengambil tindakan yang proaktif bagi menjayakannya. Antara kupasan menarik yang saya pilih lah, iaitu membenarkan anak-anak melakukan kesilapan, sindrom anak nakal, nasihat Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak, merangsang anak berdasarkan bakat, skor A di luar Dewan Peperiksaan. Okay, daripada pilihan-pilihan ini, saya akan ulaskan sedikit, iaitu mengenai sindrom anak nakal yang biasa dilalui oleh kebanyakan ibu bapa. Kenapa saya memilih topik ini untuk dikupas? Kerana kenakalan ni kadang-kadang dia berlaku tanpa sedar ataupun secara sedar. Macam contoh untuk kenakalan secara sedar ni, anak-anak ni dia sedar dia melakukan kesilapan, dia melakukan perilaku yang tidak baik, tetapi disebabkan perilaku ini, dia berjaya mendapat perhatian daripada ibu bapa. Okay. Yang kedua adalah kenakalan secara tidak sedar dan tanpa sengaja. Dan dia sangkakan, anak-anak menyangkakan perilaku yang dilakukan itu baik untuk dia, untuk dapatkan sesuatu daripada ibu bapa. Oleh itu dia melakukan perkara itu berulang-ulang, dan ini menjadikan perilaku ini lebih bahaya sebenarnya untuk ibu bapa, kerana ia menunjukkan simptom-simptom ataupun masalah tekanan jiwa dan emosi yang tidak menentu. Dan hal ini ibu bapa perlu
untuk tidak boleh berlembut lagi, dan menggunakan ketegasan adalah satu cara yang lebih baik untuk menangani sindrom anak nakal. Antara topik yang saya suka juga untuk ulaskan dalam buku ini ialah merangsang anak berdasarkan bakat. Okey, fitrah anak-anak dilahirkan dengan pelbagai kebolehan, kepintaran dan kecerdasan. Peranan ibu bapa untuk memerhatikan dan menggalakkan anak-anak mengimbangkan kepintaran mereka. Dalam bab ini dinyatakan ada kecerdasan anak ini dibahagikan kepada 7. Yang pertama, pintar pergaulan. Yang kedua, pintar pendengaran. Yang ketiga, pintar pergerakan, pintar bahasa, pintar diri, pintar ruang dan pintar logik angka. Dalam ketujuh-tujuh kepintaran ni, kemungkinan anak-anak mempunyai kecenderungan atau kelebihan dalam satu-satu kepintaran. Dan berdasarkan ketujuh-tujuh kepintaran ini juga dipengaruhi juga oleh gaya keibubapaan. Seperti ada 4 gaya yang biasa dipraktikkan dalam masyarakat kita, iaitu authoritarian, yang mana kawalan terhadap anak terlalu tinggi tetapi kurangnya kasih sayang. Ini menyebabkan anak-anak mungkin lebih memberontak. Okey, yang kedua ialah gaya permisif tapi responsif, yang mana ibu bapa memberi kebebasan kepada anak-anak tetapi dia responsif dengan keperluan anak. Yang ketiga adalah autoritatif, yang mana gaya keibubapaan ini adalah terbaik, di mana ibu bapa meletakkan kawalan yang tinggi kepada anak-anak. Dalam masa yang sama, kasih sayang juga yang diberikan kepada anak-anak juga tinggi. Dan yang keempat ialah permisif tetapi mengabaikan. Permisif yang mengabaikan ini paling tidak elok untuk kita contohi, kerana kebanyakan ibu bapa akan mengabaikan, dalam masa yang sama tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Okey, apa yang boleh saya simpulkan ialah buku projek anak luar biasa ni bukan sahaja menjadikan perkara-perkara biasa itu menghasilkan kesan luar biasa. Malah ia turut berkongsikan cara didikan yang praktikal untuk ibu bapa dan juga pendidik. Jadi bagi saya sangat-sangat berbaloi untuk ibu bapa ataupun pendidik untuk menggunakan ataupun membaca buku ini untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.